Salam sejahtera murid-murid. Selamat bercuti sekolah ya. Cuti sekolah kita masih lagi teruskan pembelajaran kita. Okey, kita akan belajar bersama-sama. Hari ini adalah hari pertama persekolahan. Sabtu dengan Ahad tu kita tak kira. Jadi mari kita mulakan pembelajaran kita. Saya harap buku PKJR masih ada dengan anda ya. Buku PKJR tahun 5 kita akan lihat 4 muka surat hari ini ya. 4 muka surat iaitu muka surat 16, 17, 20 dan 21. Antaranya kita akan melihat satu soalan pemahaman dan satu soalan berkaitan dengan pantun dan juga satu soalan menulis ulasan ya, menulis ulasan. Baik, mari kita sama-sama melihat aktiviti 13A, muka surat 16 dan 17 ya, muka surat 16 dan 17. Ini merupakan satu petikan. Sekiranya anda telah membuat sebelum ini, sila pastikan jawapan anda tepat dan kita akan belajar cara-cara untuk menjawab soalan pemahaman ya. Soalan pemahaman ini hampir sama dengan soalan pada kertas 1 pemahaman kita iaitu soalan 23, 24 dan 25 ya. Soalan sebegini dia biasanya akan keluar pada kertas 1 bahagian B ya. 这样子的理解文通常是会出现在 bahagian B 23, 24 和25题那儿哈。Baik, mari kita baca dahulu petikan. Sebelum menjawab soalan pemahaman, 你要回答理解文的时候，不管哪一个科目，语文科都是要先读短文，他给你的短文一定要先读哦。Mesti baca dulu petikan yang diberi. Baik, mari kita lihat. Mari kita baca bersama-sama. Kanak-kanak maut ketika melintas. Maut 这里是说死亡。ketika 是当 melintas 是越过马路。Baik. Segambut 5 Ogos. Kalaulah kami tahu. Itulah kata-kata sesalan. Sesalan 是后悔。Chi Chiu Beng, ayah kepada Chi Siu Ming. Kanak-kanak yang maut ketika cuba melintas di jalan utara. 所以 kanak-kanak 是小孩儿，这小孩儿死亡了，不幸的去世了，因为被车撞。cuba melintas 是他要越过马路。mechanic 这个是修车的，修理车，修理一些的交通工具，可能修理电单车，修理车啊。mechanic yang berumur 35 tahun itu berkata, anak saya sentiasa ditemani 陪伴陪同 oleh orang dewasa. Orang dewasa 是成年人 ketika melintas jalan. Lazimnya 这里的意思说通常 biasanya lazimnya saya atau isteri akan memimpin tangan dan membantu anak kami melintas jalan. Lazimnya 是说通常呢 pada kebiasaannya 呢 平常呢 我和妻子 istri 妻子 akan memimpin 会牵着 dan membantu 帮助 anak kami melintas jalan. 通常我们是会牵着和帮助我们的孩子呢越过马路。Chi Siu Ming, murid tahun 1 dari Sekolah Kebangsaan Bursary, telah dilanggar oleh sebuah kereta di hadapan kawasan rumah kedai di Jalan Utara. 所以这个 Chi Siu Ming 呢才7岁才1年级的学生dilanggar 是被撞一辆车 sebuah kereta di hadapan kawasan rumah kedai 店屋 rumah kedai 是店屋就说上面是有人住的，下面呢楼下呢是店来的他是在那些店屋的前面被撞了。Anak saya keluar membeli barang di kedai di seberang jalan tanpa pengetahuan kami. 所以他的孩子呢其实是在父母不知道的情况下 tanpa pengetahuan kami 意思说这个父母亲呢他是不知道孩子出去买东西，这孩子是偷偷出去买东西。所以你们呢如果要出去买东西，记得一定要通知父母亲一声，一定要问父母亲可以出去吗？
Jadi apabila anda ingin keluar memberi barang, ingatlah, mesti meminta izin daripada ibu dan ayah. Lebih bagus lagi meminta izin dan ditemani oleh ibu bapa kita ya. Okay. Pelanggaran 那个撞人的那个车祸 pelanggaran itu dilaporkan berlaku semasa Qi Xiuming sedang melintas jalan raya. Mangsa yang meninggal dunia di tempat kejadian mengalami kecederaan parah di kepala dan leher. 所以呢，当他要过马路呢，其实那个车祸是发生在那个小孩子要过马路的时候，所以 mangsa 那一个死者呢，他meninggal dunia 死亡呢，其实他几时死亡呢？去世呢？因为他严重的受伤 kecederaan parah 是严重的受伤，就是当场死亡di tempat kejadian 当场死亡。他哪里受伤呢？严重的受伤 di kepala 在这头那儿 dan leher 在他颈那儿seorang saksi 就是有看到那个事情发生的那一个人证人berkata, saya melihat nahas yang menyebabkan kanak-kanak itu tercampak agak jauh 被抛可能是撞下去，整个人就被抛 agak jauh 很远的地方dari tempat kejadian. Mengikut laporan 根据报告laporan pemandu kereta yang telah terlibat telah pun direman 已经被抓其实被抓为什么呢？不是抓放进监牢，只是抓是说 direman untuk disoal siasat 是警察要问他一些的事情，看一下事情的发生是不是原因来自那个驾车的人disoal siasat oleh pihak polis. Baik baca kali pertama sebenarnya tidak cukup untuk kita memahami petikan. Jadi mesti baca lebih daripada sekali. 如果你读短文的时候读一次，其实读一次是不够，一定要读超过一次。Baca lebih daripada sekali untuk membolehkan kita lebih memahami petikan. Jadi setelah anda memahami petikan ni, mari kita baca sekali lagi. Kanak-kanak maut ketika melintas jalan. Segambut 5 Ogos, kalaulah kami tahu. Itulah kata-kata sesalan Qi Xiuming, ayah kepada Qi Xiuming, kanak-kanak yang maut ketika cuba melintas di jalan utara. Mekanik yang berumur 35 tahun itu berkata, anak saya sentiasa ditemani oleh orang dewasa ketika melintas jalan. Lazimnya, saya atau isteri akan memimpin tangan dan membantu anak kami melintas jalan. Qi Xiuming murid tahun 1 dari Sekolah Kebangsaan Bursary telah dilanggar oleh sebuah kereta di hadapan kawasan rumah kedai di jalan utara. Anak saya keluar memberi barang di kedai di seberang jalan tanpa pengetahuan kami. Katanya sebab 这边我没有讲sebab 是说很伤心，非常非常的伤心Perlanggaran itu dilaporkan berlaku semasa Qi Xiuming sedang melintas jalan raya. Mangsa yang meninggal dunia di tempat kejadian mengalami kecederaan parah di kepala dan leher. Seorang saksi berkata, saya melihat nahas yang menyebabkan kanak-kanak itu tercampak agak jauh dari tempat kejadian. Mengikut laporan, pemandu kereta yang terlibat telah pun direman untuk disoal siasat oleh pihak polis. Baik, bacalah lebih daripada sekali. Jadi sekarang kita akan menyiapkan soalan. Ada 4 soalan di sini. Baik, mari kita lihat soalan yang pertama. Di manakah kemalangan itu berlaku? 在这里他问你 di manakah 是说在哪儿呢？在哪里 di manakah kemalangan 车祸 berlaku 那个车祸是在哪里发生呢？ Baik, kita boleh cari jawapan. Di sini kita ada segambut. 不过这个segambut地方很大kawasannya luas. Jadi kita pilih jawapan yang lebih spesifik.
mari kita lihat di mana. Ya, di Jalan Utara 这里你可以画线，在你的书里面你画线所以我们要完整的回答。国语题目是要完整的回答jawab dengan soal jawaban yang penuh ya. Kita ambil dari kemalangan itu berlaku. Di manakah 就不要写，因为 di manakah 是问你的Baik, kemalangan itu berlaku 我们加一个字 di 在di 是在 Jalan Utara. Baik, kemalangan itu berlaku 我们抄一点的题目这儿，然后写下它的答案 di Jalan Utara. Baik. Soalan yang kedua. Bagaimanakah? Bagaimanakah 它是问你怎样？如何会发生 kemalangan itu berlaku? Bagaimanakah kemalangan itu berlaku? 那个车祸是怎样发生呢？如何发生的呢？我们看答案di sini dilaporkan berlaku semasa 几时当这个戚修明 sedang melintas jalan， 他要越过马路。所以还是一样 bagaimanakah 是删除不要写，我们从这里开始抄写题目那儿要拿，以让我们能够完整的回答题目。Jadi kemalangan itu berlaku ketika Chi Xiuming hendak melintas jalan. Kemalangan itu berlaku ketika Chi Xiuming hendak melintas jalan， 当他要越过马路的时候。Baik, soalan yang ketiga. Apakah yang sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak tersebut untuk mengelakkan kemalangan itu berlaku？ 他问你什么？ apakah 是什么？ 到底这个小孩子要做什么东西？要采取什么行动，以便他能够避免 mengelakkan 是避免 berlaku kemalangan itu berlaku 车祸发生。所以你要读整篇的文章，这答案可以有多样化的在这里其实也有给你提议说 ditemani oleh orang dewasa 在成年人的陪同下 melintas jalan 越过马路，或者是 memimpin tangan 要父母亲牵你的手的membantu melintas jalan 帮忙你帮助你越过马路。所以还是一样 apakah 删除掉，我们打题目拿下 kanak-kanak tersebut 我们拿这边sepatutnya 他应该呢 melintas bersama orang dewasa 他这边能够拿到答案或者我自己想出来答案，之前有学过 menggunakan lintasan pejalan kaki 因为那个斑马线黑白的 lintasan pejalan kaki， 或者我可以写 menggunakan laluan pejalan kaki， 它已经给你能够越过马路的地方，你就用，它已经准备给你的laluan pejalan kaki。 Baik, mari kita baca. Kanak-kanak tersebut sepatutnya melintas bersama orang dewasa. Kanak-kanak tersebut sepatutnya melintas bersama orang dewasa. 或者你可以写 kanak-kanak tersebut sepatutnya melintas menggunakan lintasan pejalan kaki. Atau kanak-kanak tersebut sepatutnya melintas menggunakan laluan pejalan kaki. 记得第一个字要大写 huruf pertama huruf besar dan diakhiri dengan noktah， 接着是句号。 Baik, soalan terakhir merupakan soalan kebat， 有一些高思维的Pada pendapat kamu， 他问你，以你的意见呢，跟着你的意见 di manakah 在哪儿 tempat yang paling selamat untuk melintas jalan， 他问你在哪里？如果你要越过马路，在哪里比较适合呢？ Baik, pada pendapat saya, tempat yang paling selamat untuk kanak-kanak melintas ialah lintasan. 这边其实是 lintasan， 对不起ini sebenarnya ialah lintasan， 要加 an 这边是 lintasan pejalan kaki atau menggunakan jejantas。 jejantas 之前我们学了 jejantas 是天桥jejantas 是天桥 gunakan lintasan pejalan kaki atau menggunakan jejantas 是天桥。 Baik, 4 soalan bagi muka surat 16 dan 17. Sekarang mari kita lihat muka surat 20.
20面，20面有一篇呢，它叫你写ulasan哦，所以这一面呢，刚好我们就借着这个机会学或者是复习怎样写ulasan. Nah, kita akan buat ulang kaji untuk menulis ulasan seperti biasa. Seperti yang telah diberitahu dalam video sebelum ini, sebelum kita mula menulis, pastikan kita membaca dan memahami soalan. 一定要读和明白题目. Jadi soalannya, tulis ulasan lengkap tentang,他叫你写什么呢? Dia suruh Anda menulis cara-cara menyelenggara basikal. 他叫你怎样呢? Menyelenggara basikal. Anda boleh lihat dalam ni. 这个 menyelenggara basikal 就每次你爸爸妈妈讲的，如果他要 menyelenggara kereta service 车去 service 他讲可是这个自行车呢其实自己可以 service 的jadi sebenarnya ini adalah menyelenggara basikal. Jadi setelah kita memahami soalan dia kata suruh kita tulis cara-cara menyelenggara basikal. Jadi ada service 我们的自行车ada 5 isi dekat sini, ini adalah isi tersurat. 在这里你能够看到的是叫做 isi tersurat. 那么你要去想的呢是 isi tersirat. 所以我们看看有什么 isi tersurat 呢? Yang pertama, memastikan brake berfungsi dengan baik. 能够刹车刹车好 brake berfungsi dengan baik. Sentiasa memeriksa bunga tayar. 这个花这tayar 它那个这边有花瓣那你可以去看一下它的花还有吗？还是你的那个车轮是很滑的，这样很容易会跌倒Berada dalam keadaan baik. Yang ketiga, memastikan tayar mempunyai tekanan angin 有风啦，有足够的风，不是太多或者太少yang bersesuaian 适当的。Yang keempat, inilah rantai basikal. 这个叫 rantai basikal, mempunyai ketegangan yang sesuai. 要紧不是说很紧是说适当的紧。如果你太紧，它很容易断掉Kalau dia terlalu tegang, dia akan lebih cepat putus. Meletakkan minyak pada rantai basikal 这个是 rantai basikal. 刚才那个 rantai basikal ni kita letak minyak 放一点的油 melancarkan pergerakan. 它动的时候会比较顺Baik. Mari kita mula menulis. Ini dia tadi soalan. Seperti biasa, untuk ulasan saya biasa menulis 3 perenggan. 如果是你就跟着你们自己的老师。Tapi kalau saya biasakan diri menulis 3 perenggan. Perenggan pertama, pendahuluan, saya mulakan dari tepi. 跟着课本 saya mula dari tepi. Perenggan kedua, 第二段呢，我有 isi tersurat dan isi tersirat. 有tersurat 和 tersurat， 我会在第二段那边空一个字先。Kemudian perenggan yang ketiga, 第三段是 isi penutup lah, 结论penutup kesimpulannya， 我就会 kesimpulannya 来开头，然后写一句来做我的整篇 ulasan 的结论 untuk mengulas, memberi kesimpulan pada ulasan yang saya tulis. Baik. Inilah dia pendahuluan yang saya cadangkan Basikal mesti diselenggarakan secara berkala untuk memastikan basikal sentiasa berada dalam keadaan yang selamat untuk digunakan. 我通常是鼓励你们写一句 pendahuluan 开头写一句 penutup 结尾写一句这样子能够让人家开头是说你要介绍给人家说你到底要写什么pendahuluan ni sebenarnya kita nak menulis apa dia yang kita nak perkenalkan kita nak beritahu orang apa yang kita nak tulis jadi 在这里我要讲说自行车一定要 service berkala 是这边是定时 memastikan basikal sentiasa berada dalam keadaan yang selamat 你的自行车才能够安全的使用kita lihat ada 5 nih, jadi sebenarnya saya tulis 5 tersurat dan diikuti dengan 5 tersirat. 所以我的第一句我就是我每次都是会以同样的 pattern 来写，就是 terdapat beberapa cara 什么然后 antaranya 什么什么什么，这2个我都是会定时用terdapat beberapa 什么
我抄题目，这边是我抄题目, saya salin soalan, saya ambil ini sebagai rangka saya. Kemudian ayat yang kedua saya mulakan dengan antaranya. 这是我如何写我的 ulasan. Baik, mari kita lihat contoh yang saya sediakan. Terdapat beberapa cara untuk menyelenggara basikal. Antaranya kita hendaklah memastikan, saya ambil isi yang pertama ya. Brake berfungsi dengan baik supaya dapat mengawal kelajuan basikal apabila diperlukan. 所以你的 brake 要能够用的这样你就能够控制你的快和慢了。如果你驾太快，可能你突然间要刹车所以你可以用你的 brake 所以这个是isi tersirat supaya dapat mengawal kelajuan basikal apabila diperlukan。我每次问你怎样写tersirat，就是你要问你自己。为什么要这么做？用来做什么呢？什么理由呢？所以这个是isi tersirat. Ini ialah isi tersirat sih. Menjawab isi tersurat ni tadi supaya dapat mengawal kelajuan basikal apabila diperlukan. 好，接下来我放第二个tersurat， 这边我抄下，我加 penanda wacana， saya tambah penanda wacana. Selain itu, kita perlulah sentiasa memeriksa, saya salin saja di sini ya, bunga tayar berada dalam keadaan baik. 后面是tersirat了，为什么我要讲 keadaan yang baik? Kenapa perlu keadaan yang baik? Agar dapat mencengkam permukaan jalan apabila di brake， 所以它跟这个 brake 刹车有关系的。你刹车，你的车有那个花的时候，它才能够刹得好，要不然如果它很滑呢，你不能够刹车你反而会整个车会变成不稳dia akan menyebabkan basikal tidak stabil dan akan mudah berlaku kemalangan kalau bunga tayar tidak berada dalam keadaan yang baik ya. Okay. Seterusnya, 我家还是一样的 penanda wacana di samping itu. Kita mestilah memastikan tayar, salin dari sini saja, mempunyai tekanan angin yang bersesuaian supaya membantu memanjangkan hayat tayar. 你要让你的车轮呢比较耐久的话 memanjangkan hayat tayar 它的命比较长 你就要 check 它的 tekanan angin 它的风baik, itu tadi isi yang ketiga. Ini isi tersurat mestilah memastikan tayar mempunyai tekanan angin yang bersesuaian. Tersirat 呢 supaya membantu memanjangkan hayat tayar. 记得这些东西很重要，除了纲要刚才 selain daripada rangka tadi ya, selain daripada rangka tadi iaitu ini rangka, terdapat beberapa cara untuk cakap ini salin daripada soalan. Kemudian ini pun rangka antaranya. Kemudian penanda wacana, ini penanda wacana ya. Selain itu, di samping itu. Okey, ini ialah penanda wacana. Kemudian isi tersirat ialah, kita lihat isi tersirat, ini tersurat ya. Memeriksa tayar bunga, ini tersirat. Setiap kali kita tulis tersirat, kita akan sertakan dengan kata hubung. Tengok kata hubung yang agar dapat, supaya membantu, kata hubung. Baik, seterusnya kita sambung lagi. Baik, tadi kita sudah hampir habiskan isi 3 isi. Sekarang kita lengkapkan dengan isi yang ketiga dan juga isi yang keempat. Ini yang kita tulis tadi ya. Baik, mari kita baca dahulu. Terdapat beberapa cara untuk menyelenggara basikal. Antaranya kita hendaklah memastikan brake berfungsi dengan baik supaya dapat mengawal kelajuan basikal apabila diperlukan. Selain itu, kita perlulah sentiasa memeriksa bunga tayar apabila berada dalam keadaan baik agar dapat mencengkam permukaan jalan apabila di brake. Di samping itu, kita mestilah memastikan tayar mempunyai tekanan angin yang bersesuaian supaya membantu memanjangkan hayat tayar. Seterusnya, kita seharusnya memastikan rantai basikal mempunyai ketegangan yang sesuai untuk mengelakkan rantai daripada terputus. Baik, ini yang kita tulis tadi. Mari kita sambung isi yang keempat.
Okey, sebagai tambahan, kita wajar meletakkan minyak pada rantai basikal sebelum kering agar tidak cepat rosak dan berkarat. 为什么要放油呢？是以便让这个ran带basikal ni 车帘tidak cepat rosak， 不会很快就坏掉，或者是不会很快就生锈。berkarat ialah 生锈。Sambung lagi. Baik, seterusnya. 刚才minyak rantai basikal dengan sesuai 刚才那个好了。现在我们来看 kesimpulannya kita bertanggungjawab untuk memastikan basikal yang digunakan sentiasa diselenggara untuk menjamin keselamatan penunggang basikal dan pengguna jalan raya yang lain。我这边其实要空一个字，要推过来一点啊。你从这边开始 kesimpulan bertanggungjawab 是我们负责任，说我们的要负起的责任是，我们要确定我们要这自行车呢要很长的 service 要采用这样我们能够确保 menjamin keselamatan 我们自己的，我们是 penunggang basikal 骑那个自行车的人。我们也能够说保护保障其他pengguna jalan raya 是使用马路的那一些人马路的使用者呢也是能够安全的能够使用车，要不然我们不只危害了自己，也可能带来可能我们会造成那些其他的使用者呢造成其他的危险其他别人呢带来别人的危险，别人能够好好的使用马路，可能我们一不小心没有 service 我们的自行车，这样就伤害别的马路的使用者kita akan membahayakan penunggang jalan raya yang lain. Jadi ini kesimpulannya, saya biasanya tulis satu ayat. Kesimpulannya kita bertanggung jawab untuk memastikan basikal yang digunakan sentiasa diselenggara untuk menjamin keselamatan penunggang basikal dan pengguna jalan raya yang lain. Baik Okay, kita lihat latihan yang terakhir. Latihan terakhir adalah aktiviti 16 muka surat 21. Ini mudah sahaja. Soalannya supaya kita membaca, melafazkan pantun dan bincangkan etika berbasikal. 你骑自行车的时候不要伤害到别人，也不要伤害到自己Jadi garislah. Saya buat mudah saja, anda boleh baca sendiri nanti. Kita lihat mana yang kita perlu gariskan. Yang pertama ialah tungganglah basikal dengan cermat. 骑你骑自行车呢，小心的骑你的自行车。Yang kedua, mari selenggara basikal， 一定要 service 我们的自行车，我们要 check 我们的自行车。Yang ketiga, laluan basikal digunakan selamat， 通常他会准备给你骑自行车的地方有地道准备给你，所以你要用。如果你没有准备给你地道，只是那么你其实也是要小心，好好的骑，不要一堆人骑一个人骑一个方向这样子跟着之前我们学的如何使用马路来骑我们的自行车。Dan yang keempat, topi keledar 戴你的头盔 pelindung utama， 这样会照顾到我们的头的部分我们的颈的部分。Dan yang terakhir, semua peraturan perlu diikuti， 我们全部的规则规律一定要跟从 mesti diikuti Baik, itu saja latihan untuk hari ini. 3 latihan, mohon siapkan tugasan PKJR anda. Kalau sudah siap, mohon baca dengan suara yang jelas dan lantang. Itu saja ulang kaji kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok ya. Sehingga berjumpa lagi.